Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang ni untuk modul 3 lagi. Modul 3 bawah tajuk perakaunan untuk kawalan dalaman. Penyata penyesuaian bank kita dah selesai. Okey. So, bukti anda dah faham hantar latihan dengan buat latih tubi sama-sama. So, sekarang kita sambung dengan belanjawan tunai. Belanjawan tunai ini juga adalah satu kawalan tunai kita. Okey. So, apa itu belanjawan tunai? Belanjawan tunai adalah anggaran. Okey, anggaran tunai. So, bila soalan ada bagi kita pasal tunai di bank, tunai di tangan, tunai runcit, itu semua kena ambil kira. Tapi kalau soalan bagi pasal perabot, kenderaan, pasal bangunan, tu tidak akan diambil kira dalam belanjawan tunai. Maksudnya kita hanya membuat anggaran bagi wang tunai kita. Okey, satu anggaran penerimaan dan pembayaran tunai bagi sesuatu tempoh. Inilah dia yang kita namakan belanjawan tunai. Okey, fungsi belanjawan tunai ni, fungsi kita kena buat anggaran. Yang pertama, membuat perbandingan penerimaan dan pembayaran tunai. Maknanya bila kita ada anggaran ni, kita nampaklah macam mana penerimaan kita. Banyak penerimaan ataupun pembayaran yang lebih banyak. So kalau pembayaran tunai kita banyak melebihi penerimaan, kita akan buat satu-satu benda yang baiklah, yang lebih baiklah, maknanya benda tu tak baik kan. So mengenal pasti kecairan tunai kita, kenal pasti tahap tunai kita, banyak mana sekarang ni. Lepas tu yang ketiga, kita dapat mengawal penerimaan dan pembayaran tunai kita kawal. Mencari sumber tambahan untuk menampung kekurangan tunai. Maksudnya kalau kita tahu tunai kita sikit, macam mana nak cari sumber pendapatan lain tambahan, macam kena buat pinjaman dah ke, kena buat pelaburan ke, apa ke. Okey. Yang kelima, mengurus perbelanjaan mengikut keutamaan. Mana yang lebih utama? So itu kita utamakan dulu sebagai belanja kita. Kita kena gunakan tunai bagi benda yang paling penting. Okey. Yang keenam, rujukan untuk permohonan pinjaman. Maknanya pihak bank dia akan minta, selain pada penyata keuangan, dia nak belanjawan tunai. Sebab dia nak tahu anggaran bulanan tunai kita banyak mana. Mampu atau tidak membayar pinjaman yang dia luluskan. Okey. Langkah-langkah penyediaan tunai. Okey, langkah-langkah. Yang pertama, kena faham soalan dengan jelas. Sebab soalan dia berbentuk karangan sikit. Dia panjang. Okey, tentukan bilangan lajur. Bilangan lajur ini bilangan bulan yang dia nak. Kalau 3 bulan, kita kena buat 3 lajur. Kalau 4 bulan, dia nak bandingkan anggaran tunai dia dalam masa 4 bulan, 4 lajur. Okey, so dia mulakan dengan baki awal. Baki awal, kalau dia bagi baki awal, maknanya dia dah lama beroperasi. Kalau dia baru berniaga, maknanya baki awal dia kosong, tapi dia mula dengan modal. Okey, so tambah semua penerimaan. Okey, tolak semua pembayaran. Kita ada penerimaan duit yang kita terima, lepas tu kita tolak semua perbelanjaan kita, maka adalah lebihan ataupun kurangan bagi duit kita. Akhirnya adalah duit baki akhir, duit yang tak habis nak guna. Kita tahulah berapa bulan tu, kan? Dan baki akhir ini akan menjadi baki awal bulan depan. Okey, tips dia, hutang lapuk, diskaun diberi, susut nilai aset, diskaun diterima, peruntukan hutang ragu dan belian kredit tidak direkod kerana tidak menyebabkan aliran tunai. Contoh, hutang lapuk. Kalau kita sebut hutang lapuk, adakah kita terima duit tunai? Adakah kita memberi duit tunai? Tidak. Kan? Hutang lapuk ialah maklumat pasal seorang yang berhutang dengan kita telah meninggal dunia. Kan? So kita anggap dia sebagai hutang lapuk. Adakah kita terima duit dari dia? Tak, kan? Adakah kita memberi duit pada dia? Pun tidak. Sebab tu tidak akan dicatat dalam belanjawan tunai. Diskaun dia beri gitu juga, kan? Orang nak mari hantar, nak bayar hutang kita 900. Patutnya hutang dia 950. Kita kata tak apalah, bayar 900 dah lah. Okey, kita beri dia diskaun. Adakah kita menerima tunai? Adakah kita membayar tunai? Tidak. Sebab itu kita tidak perlu catat dalam belanjawan tunai. Sama dengan susut nilai aset.
Kan? Kita kira nilai aset tu susut, tapi kita tidak menerima tunai. Dan kita tidak membayar tunai. Boleh terima? Okey. Okey, next. Jualan dan belian kredit setiap bulan tidak perlu direkod. Tetapi jumlah apa ini? Jumlah bayaran yang diterima dibayar perlu rekod. Maksud dia, kalau dia cover jualan kredit Februari 500, kita tak perlu rekod pun 500 tu lagi. Sehinggalah kita menerima bayaran daripada akaun belum terima ataupun akaun belum bayar. Jadi sebarang jualan kredit dan belian kredit tidak melibatkan wang tunai, kita tak perlu rekod. Boleh terima? Okey. So sekarang inilah format dia. Untuk belajar buat format, saya minta, okey, sekarang kita perlu ulang 4 kali benda ni, okey? Yang pertama, kita akan tulis nama perniagaan. Yang kedua, penyata tunai bagi 3 bulan terakhir. Okey. Lepas tu kita akan buat lajur lah, 3 lajur ni. Kalau 3 lajur, 3 bulan berakhir, so 3 lajur. Kalau 4 bulan, 4 lajur. So saya ambil contoh ni 3 bulan lah ya. Buat 3 bulan lajur. Okey. Baris pertama ini mula dengan baki BB. Okey. Lepas tu kita akan tulis penerimaan. Titik bertindih. Jangan tulis titik bertindih selang dalam 5 atau 6 baris untuk menyediakan ruang untuk penerimaan yang ada. Tak perlu tulis sebab bergantung kepada soalan kita. Kan? Lepas tu seterusnya kita tulis jumlah penerimaan. Okey? Bawah jumlah penerimaan tulis pembayaran. Tulis apa? Pembayaran. Okey? Lepas tu tulis pembayaran selang dalam 5 atau 6 baris untuk kita tulis sebarang pembayaran akan dibuat nantilah. Lepas tu kita tulis bawah ni jumlah pembayaran. Okey. Bawah tu tak perlu selang, terus kepada lebihan atau kurangan. Apa A dengan B ni? Okey. A tolak B. Maksudnya penerimaan tolak pembayaran dapatlah lebihan dan kurangan. Okey. So, kita pun tulislah nama lebihan ataupun kurangan. Okey. Kemudian dapatlah baki HB. Macam mana dapat baki HB? Baki BB yang ke atas tu tambah dengan lebihan yang kita ada. Okey. Kalau ada kurangan, kita akan tolak. Baki HB ini, faham ni je dulu. Ulang 4 kali. Kejap lagi saya ajar macam mana nak jawab soalan ni. So, ulang. Contoh ni adalah format belanjawan tunai. Okey. Ulang 4 kali. Okey, buat dalam kertas yang berlainan lah. Nama perniagaan, nyata belanjawan tunai bagi 3 bulan berakhir. Okey, 3 lajur. Mula dengan baki BB, baris seterusnya penerimaan, selang 6 baris, tulis jumlah penerimaan, lepas tu tulis pembayaran, selang 6 baris, tulis jumlah pembayaran, lebihan dan baki HB. Ulang 4 kali. Okey. Setelah ulang 4 kali, barulah kita tengok pada soalan. Okey. Ini adalah soalan yang diberi. Ini contoh soalan yang diberi. Ini adalah contoh soalan yang diberi.